Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdu wa ta'zimu lillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nassarahu wa walah. أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة إن أريد الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين أما بعد قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم. Muhammad itu bukanlah bapa seorang lelaki daripada kamu, kan tetapi Muhammad itu adalah Rasul Allah dan penamat siri Nabi dan Rasul yang diutuskan oleh Allah, dan dialah Tuhan yang maha mengetahui atas apa yang kamu kerjakan. Surah Al-Ahzab ayat yang ke-40. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, pertama-tamanya marilah kita memanjatkan kesyukuran hadirat Allah. Pada malam yang mulia ini kita dapat bertemu di dalam majlis perkongsian ilmu, mudah-mudahan dapat rahmat dan barakah daripada Allah. Terutama kelebihan malam ni, malam Sayyidul Ayyam, itu pun bermulalah hari Jumaat, itu pun disebut malam Jumaat, yang kita nak minta pun doa, hajat dan sebagainya, kita selalu ambil di antaranya kelebihan malam Jumaat. Hari Jumaat itu sudah ada kelebihannya, dan malam Jumaat ini maka kita mulai dengan sesuatu yang baik. Dalam bulan Maulid Nabi pula kita berada, Rabiul Awal, elok sangatlah antaranya kita beristighfar banyak. Nabi tak kurang 70 kali, fastaghfirullah sab'ina marrah. Nabi istighfar tak kurang 70 kali sehari. Ada riwayat kata 100 kali sehari. Itu Nabi punya taubat istighfar. Yang kedua, sempena bulan Maulid ni perbanyakkan selawat ke atas Nabi. Yang siapa nak bermimpi, yang hajat sangat nak bermimpi bertemu Rasulullah, eloklah perbanyakkan selawat ke atas Nabi SAW. Bukan senang nak mimpi Nabi. Mimpi bini pun susah, tuan-tuan. Kan? Cerita ni mimpi Nabi. Yang kita umat akhir zaman ni jarang selawat, kan? Dan kecintaan kepada Nabi pun tidak dizahirkan dalam keadaan sungguh-sungguh. Kerana itu dalam bulan Rabiul Awal kita cuba perkukuhkan iman kita, dan kita perbanyakkan antaranya amalan-amalan yang saleh. Yang ketiga, duduk dalam majlis ilmu. Tadi saya di Kementerian Kewangan, saya basuh sungguh tadi di Kementerian Kewangan tadi. MOF, pada Ministry itulah, Ministry of Finance, lebih kurang lagi itulah, bukan MOC, MOF. Bayangkan pukul 1:30 ada 3-4 orang je yang lelaki. Yang perempuan adalah kot dalam 6 orang, 7 orang. Saya kata Kementerian Kewangan ni punya besar surau ni takkan banyak ni je staff, saya kata. Hampa duduk di Putrajaya, hampa nak buat Harok Cave. Mana mula ni, kan? Yang katakan Putrajaya ni pusat pentadbiran kerajaan persekutuan, tak malu ke macam ni hampa duduk sebagai seorang kaki tangan kerajaan yang selalu duk melaungkan wasatiyah, tunggak kesatuan ummah? Apa yang
yang hampa boleh hayati kalau macam ni, hadir kuliah Zuhur, ceramah Zuhur ni saya cakap. Yang hadir saya kata tak apa, yang tak hadir ni saya kata. Yang saya nampak tadi dekat luar ke darah yang ada macam-macam lagi. Apa jenis orang ni tuan-tuan, Islam tapi tak menghayati. Saya balun sungguh, hampa tak jemput aku lepas ni pun aku tak heran lah, aku cakap. Betul. Bukan sekali saya datang, selalu kerap Kementerian Kewangan. Tak ada rasa kaki tangan staf depo ni betul-betul nak turun, betul-betul sungguh-sungguh tak tuan-tuan. Bagus lagi Jabatan Pendaftaran Negara. Sepuluh ada bulanan juga di situ. Oh, jenuh jaga duit bendahari ni tuan-tuan. Pembendaharaan ni dianggap depa besar sangat. Kepala otak depa sangat besar apa benda yang lain tak fikir ke tentang Islam. Islam ni lebih besar, bukan nak lama 45 minutes itu pun bolehlah package sekali dengan solat berjamaah. Kalau tak nak majlis ilmu ni solat berjamaah, takkan tak nak hadir. Suruh tuan-tuan melaut. Dia punya PA system ni sedap saya nyanyi tadi tuan-tuan. Nyanyi-nyanyi juga tadi. Walaupun tak apa nak ramai orang. Cerita nak bubuh tu bubuh sebab ada sebab. Bulan Safar tak apalah kok kita kata macam tak rasa sangat kehadiran Nabi. Ni bulan Maulid ni. Tak nak hadir juga ke staf kaki tangan ni yang katakan kaki tangan kerajaan. Apa benda lah. Yang hampa duduk kursus, hampa pergi macam-macam sana sini. Tak ada rasa. Nak rasa diri tu aku ni cukup lah. Bulan Maulid Nabi ni aku duduk dalam majlis ilmu solat berjamaah. Aku railah ustaz. Saya kata bukan saya mari semata-mata hampa nak bagi duit. Nak cerita duit pun tak cukup. Banyak tu kan. Tapi kita pergi tu saya kata bukan. Saya nak kebersamaan. Mana timbalan pengarah saya kata. Mana timbalan ketua pengarah. Saya sebut tadi. Mana ketua pengarah hampa. Yang katakan Kementerian Kewangan. Turunlah. Orang lain, tempat-tempat lain. Pengarah turun. Saya ceramah di Jabatan Perdana Menteri. Saya sebut tadi. JPM pengarah. Datuk apa nama lupa. Datuk Syafi'i, Datuk Sulaiman. Turun depan saya. Duk mengaji. Saya kata. Ini Kementerian Kewangan, mana pengarah, ketua pengarah, timbalan ketua pengarah. Sibuk kerja tak habis-habis. Agama mana dia? Takkan kerja sign check je ke? Tak ada tanggungjawab ke? Kebiasaan mana dia nak mari datuk-datuk masjid surah? Payah tuan-tuan. Yang hadir ni kita marhai ni. Yang nak dengar itu, yang nak dengar ini. Yang mereka buat-buat atas ni, mereka tak ada apa bagi mereka ni. Duduk di atas ni, kira aku dah lepas tanggungjawab aku dah, janji aku bagi duit dekat mereka. Itulah di antara. So kita ambil Maulid Nabi. Antara yang ketiga tadi, majlis ilmu. Yang keempat, kita perbanyakkan juga solat malam. Sebab ini antara kekuatan senjata yang kita nak kukuhkan iman kita sembahyang malam. Terus sembang kot lain tuan-tuan. Kalau kita dah amalkan seminggu 3 kali ni, bangun malam seronok. Buat 3 kali seminggu. Seronok. Dia tak buat sekali seminggu ni dia rasa lain. Tu yang dia nak kena bangun juga. Bila tengok pukul 4, badan dia gatal. Selalu bangun. Lepas ni, sekarang ni aku tak bangun. Tak boleh tidur dia. Gatal, kata ketiak lah macam-macam lah kan. Dia tak boleh tidur sebab bangun. Bila bangun tu nampak, hilang gatal. Cuma merenyam je pula. Itu cerita dia. Tu nak buat macam mana kan. Tu merenyam, ada duit, jalan lah. Tu cerita dia. So, ambil. Itu di antara 4 perkara yang kita nak penuhi suasana Maulid Nabi yang kita sudah masuk, tak silap saya 8 hari bulan Rabiul Awal. Lebih kurang 4 hari lagi. Yang kita 14 hari bulan yang kita akan sambut Rabiul Awal. Baik, itu sebagai mukadimah tadi. InsyaAllah kita sambung pada hadis yang ke-7. Al-Hadithus Sabi'. Muka surat 155. Bulan Oktober tahun lepas. 2 bulan tak mari ni tuan-tuan. Jadi kita masuk pada hadis yang ke-7 muka surat 155. Apa di antara nasihat dan wasiat daripada Nabi SAW. Kita baca matan hadis an Abi Ruqyah Tamim bin Ausin Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasihah qulna liman qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim atau kama qala rawahu Muslim. Terjemahan hadis daripada seorang sahabat Nabi yang bernama Abi Ruqayyah Tamim bin Ausin Ad-Dari, bahawasanya Nabi SAW telah bersabda, ad-dinun nasihah, agama itu kata Nabi nasihat. Lalu kami berkata, qulna liman,
Bagi siapa, untuk siapa yang dikatakan nasihat tersebut? Lalu Rasulullah SAW bersabda lagi, qal lillahi, yakni bagi Allah. Kemudian yang kedua, wali kitabihi, dan bagi kitabnya. Yang ketiga, wali rasulihi, dan bagi rasulnya. Dan yang keempat, dan imam-imam kaum muslimin, dan bagi orang ramai mereka. Diriwayat oleh Imam Muslim. Hadis ini hadis sahih, riwayat Imam Muslim. Syarahan hadis di bawah tu, syarahannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim daripada Abi Ruqayyah Tamim bin Ausin Ad-Dari. Jadi Imam Muslim ni dapat daripada seorang sahabat Nabi yang bernama Abi Ruqayyah. Ruqayyah ni macam nama perempuan lah. Isteri Nabi, anak Nabi bernama Ruqayyah. Yang perempuan kan ada 4 orang. Bersama dengan Khadijah Rasulullah, anak perempuan yang pertama, yang sulungnya Ruqayyah. Yang kedua Zainab, yang ketiga Ummi Kulsum, dan yang keempat Fatimah. Ada 4 anak perempuan Nabi. Puteri bongsu Nabi Fatimah, digelar sebagai Fatimah Az-Zahra. Zahra ni bunga yang mekar, kuntum bunga yang mekar, ahli syurga, wanita syurga yang Nabi gariskan 4 tu. Satunya siapa dia? Yang disebut yang pertama Maryam. Sampai dalam Quran pun ada surah Maryam. Yang kedua siapa dia? Asyah binti Muzahim. Ada yang kata Mahazim. Ada yang kata Muzahim. Asyah ni isteri Fir'aun. Hebatlah. Maryam pun hebat. Cerita Asyah ni isteri Fir'aun. Dia duduk besar di istana Fir'aun. Asyah ni, cerita sikit kan. Dia ni orang cantik lawa. Asyah ni lawa. Dia macam Siti Sarah isteri Nabi Ibrahim. Ya. Dan dia ni orang yang beriman pada Allah. Orang yang beriman pada Allah. Cantik jelita. Biasalah raja sultan masa tu, Fir'aun, dia tak boleh tengok jenis lawa-lawa macam ni berkenan. Isteri Nabi Ibrahim, Sarah pun raja berkenan. Dia pun bukan peduli bini orang ke tak bini orang, dia penak tuan-tuan. Ni jelita ni siapa dia? Asyah ni kira anak dara, lawa. Pi hantar wakil yang bernama Haman. Haman pi rumah Asyah. Beritahu pada pak dia Muzahim. Beritahu pada mak. Ni I ni on behalf wakil bagi pihak Fir'aun. Dengar nama Fir'aun pun kita dah muntah darah tuan-tuan. Apa tujuan? Nak Fir'aun ni nak melamar Asyah. Kami dengar nama Fir'aun pun kami geli bulu ketiak dah kan. Dah tahu dah jenis jahat macam ni, takkan kami nak terima kot. Hampa ingat apa dia anak aku ni apa benda? Oh, dia sound direct cerita macam tu lah lebih kurang. Jadi pendek cerita tak berkenan, balik Haman beritahu pada Fir'aun. Oh Allah, Fir'aun kata spoil kan. Leceh macam ni. Habis tu macam mana ni? Tak tahu, kita fikirlah Fir'aun macam mana nak buat. Cara lembut nampak tak boleh. Akhirnya Fir'aun kata gini lah, kita tangkap mak bapak dia pun. Pergi tangkap sungguh, paksa supaya menerima lamaran yang dia penak Fir'aun tadi, iaitu Asyah anak Muzahim. Dia petangkap sungguh. Paksa. Ringkas cerita, akhirnya Asyah setuju, agree. Tapi bersyarat, okey aku boleh kahwin dengan hang Fir'aun. Syarat yang pertama, hang kena bebaskan mak pak aku dalam penjara. Yang kedua, hang kena buat satu rumah untuk mak pak aku duduk. Yang ketiga, jaga kesihatan mak pak aku. Dan yang keempat, hang boleh kahwin nikah dengan aku, tapi aku tak nak tidur dengan hang. Pula dah, tak pening Fir'aun tuan-tuan. Kira boleh datang tiup-tiup macam tu je lah. Main rambut macam tu je. Kecintaan sayang dia dengan Asyah ni, dia sanggup walaupun tak boleh nak tidur dengan Asyah, tak apalah, hang duduklah di mahlig istana mahliga aku, duduklah dengan dayang aku. Janji aku nak tengok hang cukup dah. Walaupun tak tidur satu katil, satu kamar, satu bilik, tak apa. Oh, Fir'aun macam tu punya sayang pada Asyah, dia cukup sayang kerana cantiknya si Asyah tadi. Itu cerita Fir'aun. Tapi dalam masa yang sama, Asyah ni belajar dengan Nabi Musa. Cerita ringkas ni lah, cerita Musa panjang lah kan, kotak dalam sungai apa semua, Asyah tengok nak apa, kalau ikut Fir'aun bunuh je. Tapi sebab sayang pada Asyah ni, Asyah kata, tak bang, jangan bunuh. Ni, saya nak bela dia ni, biar abang jangan kacau. Sayang dengan Asyah ni, rela. Yang tu pula baik Fir'aun ni tuan-tuan. Yang baik tang tu je. Apa cakap isteri dia dia ikut. Jenis tak tahu kena nasi kangkang ke apa benda, Allahuakbar. Cerita Fir'aun ni, dia boleh kata tak apa, kalau tidak siapa tak kena Fir'aun. Ya Allah, semua kena Fir'aun, jenis cengih ni tuan-tuan.
Mari anak laki lahir je memang potong kafarah. Habis dibunuh waktu itu. Tak boleh ada anak laki lahir. Sebab akan beri saingan, tentangan kepada Fir'aun. Tapi dengan sentuhan Asyah rela. Okay, dia tak bunuh. Itu besar Nabi Musa tadi. Dan Nabi Musa pun mengajarlah Asyah ya, dengan agama ketuhanan, ya, akidah, tauhid dan sebagainya. Ringkas cerita lagi. Ketika mana Asyah dia terjatuh sisir sikat yang disikat anak Fir'aun. Fir'aun ni bukan seorang bini, macam-macam lah kan. Jadi terjatuh anak Fir'aun yang bini lain. Terus dia kata apa dia? Moga Allah laknat ke atas Fir'aun. Oh, bila dengar macam tu, anak dia pergi report pada pak dia. Pak ni mama lah kan. Bukan sebab mak dia mungkin umi. Mama ni sebut moga Allah laknat ke atas Fir'aun, ke atas pak. Fir'aun pun terus pergi panggil mama. Panggil mama, betul ke ni? You ni cakap I ni bukan Tuhan you. You ada Tuhan selain daripada I ke? Kata Fir'aun kepada Asyah. Kata Asyah dengan tenang, ya. Dialah Allah Tuhanku dan Tuhanmu dan Tuhan sekalian alam. Oh, bila sebut macam tu tuan-tuan, Fir'aun tepuk dahi. Betul sekali lagi. Iya betul. Takkan aku berdoa pula, takkan aku bohong, kata orang Perak. Aku tak bohong, aku tekan, aku cakap betul-betul lah. Tak ada goyang punya. Sampai tak boleh nak buat apa dah Fir'aun. Akhirnya saya ringkas lagi. Fir'aun tangkap Asyah. Maka nak diseksa supaya Asyah ni bertuhankan suami dia Fir'aun. Sekali-kali tidak. Lalu dia diikat di satu tempat yang tinggi macam bukit. Dada dan muka menghadap panas matahari terik di langit. Oh, macam tu punya seksaan. Nasib kalau hujan lah habis. Kalau panas. Asyah tetap dengan iman dia macam Masyitah yang kita tahu lah kan sejarah dia tu. Maka Asyah akhirnya dia minta kepada Allah, ya Allah ya Tuhanku, engkau tunjukilah aku suatu rumah yang berada di dalam syurga untuk aku wahai Tuhan. Sebab aku beriman kepadamu walaupun aku diseksa di azab macam ni. Teguh iman Asyah. Dengan izin Allah terbuka hijab pandangan Asyah tadi, terus melihat rumah yang disebutkan tadi di dalam syurga. Dan tak lama kemudian Asyah pun menghembus nafas yang terakhir dengan menyebut kalimah Allah. Allahu Akbar. Wanita yang disebut ni di antara wanita yang kedua terbaik tuan-tuan. Walaupun hidup dengan Fir'aun yang jahat, mengaku Tuhan, tapi dia tetap beriman. Nampak? Itu nak bagi tahu muslimat, isteri, kalau suami ni agak-agak tak semayang, kita kena ajak dia, kita pujuk dia. Jangan marah dia sangat. Bagi tahu dekat dia, bang tak semayang ni neraka bang, berat. Bukan sikit punya seksaan, berat bang. I tak lalu bang. I masuk syurga, you masuk neraka bang. Please lah bang. Contoh gitulah, pujuk. Dengan cara perlahan. Biasalah suami ni sikit-sikit garang, kita sabar. Pasal kita kadang-kadang di pengikat ni kerana apa? Kerana ada anak. 6 orang, 5 orang. Memang ada. Baru ni yang SMS. Rumah dekat dengan masjid, suami tak nak pergi masjid. Dia semayang bukan tak semayang, tapi tak pergi masjid lah. Kalau pergi pun kira semayang Jumaat macam tu. Kemudian merokok kuat pula dah. Oh yang tu, merokok kuat Ustaz. Anak nak pergi masjid, macam mana pak tak pergi masjid? Ustaz tolong macam mana Ustaz? Ni saya nak minta nasihat, khidmat nasihat daripada Ustaz ni. Suami saya ni Ustaz. Ada jenis macam tu, sabarlah saya kata. Sebab ini dugaan ujian hidup. Kadang-kadang ada anak okey, ada pak okey. Mak pula. Kadang-kadang ada pak okey, apa dia ada pula mak okey, pak pula. Dia macam tu. Nak cari semua ni yang betul-betul baik bukan senang, bukan mudah. Dugaan ujian. Nampak tengok kita punya bekas Presiden Abim Ahmad Azam. Dalam keadaan dia didik anak dia berapa orang? 4-5 orang kan. Yang meninggal baru ni seorang anak lelaki tunggal tu. Allah lebih menyayangi ujian yang Allah beri kepada keluarga Ahmad Azam. Anak perempuan dia tengok, semua bertudung, cantik. Nampak? Dia pun mengaji, ada pendidikan agama, buat kerja misi kemanusiaan. Dalam keadaan tengah seronok ni, adik-beradik tengah seronok ni, balik raya baru ni, balik apa semua, tiba-tiba dapat berita baru ni kan, berapa Muharram? Yang 1 Muharram, kedua Muharram. Anak lelaki aksiden di Istanbul, Turki. Dengan ambulans. Lalu ambulans ni bawa orang aksiden, bawa orang cedera, bawa orang mati. Sudah dia langgar orang mati pula ambulans. So dapat berita anak kemalangan dan meninggal dunia di Istanbul. Allah uji tuan-tuan. Senang ke kita nak terima, nampak?
Dalam keadaan semua ni, saya pun ada ujian, tuan-tuan pun ada ujian. Tak ada orang yang tak ada melalui ujian. Sebab semua tu nak disebut wahum la yuftanun, kata Allah. Sedangkan kamu belum diuji oleh aku, kata Allah. Kerana itu, nak tahu iman tak iman, tengok melalui satu proses ujian. Supaya kita sabar. Sabar. Kalau ulama dengan cara ulama, digantung Said Qutub, nampak? Kemudian Abdul Qadir Audah di Mesir pun digantung. Ulama yang kemudian di Imam Ahmad Hanbal, macam mana pun begitu juga diseksa. Abu Hamka 2 tahun penjara. Imam Syafi'i, lagilah pula Imam Syafi'i yang sehari 2 kali khatam Quran, diseret daripada Yaman pergi Baghdad. Kenapa? Kerana nak dibawa ke mahkamah syariah untuk dibicara atas dakwaan membawa fahaman Syiah. Mereka tuduh Imam Syafi'i bawa fahaman Syiah, penolong gubernur dalam kerajaan Bani Abbasiyah pada waktu itu. Semua ada dia punya ujian dan dugaan masing-masing. Kerana itu, sejauh mana kita dapat mengatasi ujian tadi, berbalik cara kita. Kalau kita ambil tadi ad-dinun nasihah, insya-Allah agama yang Nabi kata ini sebagai nasihat, mudah-mudahan kita selamat. Begitu juga tadi Asyah tetap dengan pendirian. Maka dia wanita yang terbaik. Yang kedua, yang ketiga siapa dia? Khadijah, yang kita kenali sebagai isteri Rasulullah. Dan yang keempat Fatimah. Fatimah, ya, Nabi SAW ketika itu memilih Sayyidina Ali untuk dinikahkan dengan anaknya Fatimah. Fatimah dah besar dah. 3 kakak dia, Ruqayyah dengan Zainab dengan Ummi Kalsum, kahwin. Bila kahwin dengan suami, ada orang tanya, Ustaz macam mana ni Ustaz ni? Macam-macam jenis. Hari ni keluarga suami isteri. Ada isteri tak faham, adakah suami dia yang lebih utama ataupun keluarga dia yang lebih utama, mak bapak dia. Kita nak kena faham. Yang pertama, syurga isteri di bawah tapak kaki suami. Yang kedua, suami lebih utama daripada mak bapak sendiri. Ini berdasarkan hadis sahih Bukhari. Cerita ni cerita betul. Tuan-tuan pilih rujuk bahagian kekeluargaan undang-undang